Okey, tak lama lagi Kongres Ekonomi Bumi Putra akan diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. So, apa pandangan Tuan Razak mengenai Kongres Ekonomi Bumi Putra tahun 2024 ini? Okey, Kongres Ekonomi Bumi Putra ini sebenarnya dari segi sejarahnya kita semua maklum bahawanya ianya pertama kali telah pun dilancarkan pada tahun 1971. Dan selepas itu ada beberapa siri Kongres Ekonomi Bumi Putra telah pun diadakan, dan hasil-hasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra inilah yang menghasilkan seperti MARA, menghasilkan tabung haji, selain daripada dasar ekonomi baru, dan juga beberapa bank Bumi Putra dan sebagainya adalah merupakan satu cadangan besar yang terhasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra ini. Jadi saya berharap agar Kongres Ekonomi Bumi Putra pada kali ini, pada tahun ini, yang mana berada di dalam satu suasana yang berbeza. Saya katakan berbeza kerana pada waktu-waktu sebelum ini, ianya kita faham bahawa situasi politik adalah berbeza sama sekali. Kini kita berada dalam satu situasi politik yang mana UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan. Jadi sudah pastinya dasar tersebut lebih terbuka dan lebih inklusif kepada semua golongan. Jadi saya amat berharap agar dasar ekonomi Bumi Putra ini dapat mencapai sasarannya. Tetapi sebelum itu kita kena lihat, selain daripada itu banyak juga cadangan-cadangan daripada dasar ekonomi Bumi Putra ini tidak mencapai hasratnya. Kenapa? Kita kena tanya, kenapa ada beberapa cadangan daripada dasar-dasar ini masih lagi belum tercapai walaupun kita dah berada di tahun 2024. Antara cadangan-cadangan yang masih belum mencapai sasaran adalah seperti pemilikan 30% orang Melayu di dalam ekuiti perniagaan dan sebagainya. Saya rasa kita perlu kaji kenapakah dasar-dasar sebelum ini tidak tercapai, dan saya harap untuk cadangan kali ini kita kena berani, sebab untuk menyatakan satu cadangan yang lebih berpihak kepada golongan Bumi Putra ini sudah pastinya nanti akan memberi pandangan daripada pihak-pihak di luar sana yang tidak terlibat, yang tidak berada dalam kelompok Bumi Putra itu sendiri. Tetapi kita kena berani untuk menyatakan apakah hak-hak kita sebagai kaum majoriti di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jangan apologetik. Kita punya kelemahan orang Melayu, khasnya UMNO ini, kadang tu kita tidak berani untuk bercakap secara terbuka tentang hak-hak kita. Apabila kita bercakap sedemikian, mereka akan melihat kita sebagai satu resis, sedangkan kita adalah cuma untuk mempertahankan hak kita. Kedua, kita kena jangan apologetik. Apa yang hak kita, yang patut kita pertahankan, kita kena tekankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa kita kena shift kita punya pemikiran lebih kepada mengukuhkan dasar-dasar sedia ada. Kita dah ada dasar. Kita dah ada agensi-agensi kerajaan. Kita dah ada MARA. Kita dah ada pelbagai agensi lagi yang untuk sebagai platform untuk mengukuhkan Bumi Putra khasnya dalam bidang ekonomi ini. Tetapi saya percaya kali ini Kongres kali ini adalah bagaimana cara untuk kita memastikan sasaran kita tercapai, dan bagaimana kita nak memperkasakan agensi-agensi sedia ada ini. Saya bagi satu contoh. Kalau kita perasan yang pertama sekali, apabila berlaku peperangan di Palestin, kita secara langsung, secara tidak langsung, kita sebagai saudara Islam, kita boleh ataupun kita mampu untuk boikot. Dan seperti mana kita nampak contoh McD, Starbucks yang mendapat implikasi besar daripada usaha kita sebagai orang Melayu boikot. Jadi ini kita boleh jadikan sebagai satu standard bahawa kita semua maklum bahawa orang Melayu mempunyai kuasa membeli yang sangat-sangat besar berbanding dengan
bangsa-bangsa lain. Itu kita kena establish. Dan kita kena gunakan kuasa membeli orang Melayu ini untuk kita mencorak sebagaimana yang kita nak. Saya bagi contoh, di bidang industri pemakanan, restoran dan sebagainya. Apabila kita boleh menggunakan kuasa membeli sebagai contoh halal, kita kena buat satu standard yang mana setiap premis perniagaan, restoran dan sebagainya, hotel dan sebagainya kena pastikan mempunyai standard sijil halal yang diperakui dan dikuatkuasakan. Apabila kita kuatkuasakan industri halal ini, maka banyak restoran-restoran ataupun premis perniagaan makanan, hotel dan juga sebagainya, mereka terpaksa akur kepada kehendak Bumiputera yang mana secara tak langsung akan memberi impak positif kepada rantaian ekosistem perniagaan Bumiputera itu sendiri dari segi manufacturing, dari segi supplier, dari segi guna tenaga dan sebagainya. Ini saya bagi satu contoh. Sebab kita kena pastikan, bagi contoh sebagai halal, saya beritahu, industri halal ini adalah satu industri yang sangat besar. Bukan saja di Malaysia, bahkan di negara-negara luar. Kerana orang Muslim menguasai lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan populasi dunia. Jadi kita kena gunakan kuasa ini. Ini sebagai satu contoh. Jadi saya harap supaya Kongres Ekonomi Bumiputera ini mampu dijadikan satu platform untuk kita pastikan bahawa kita kena gunakan kuasa sedia ada kita dan juga agensi-agensi yang telah ada, kita kena kuat kuasakan untuk mencapai sasaran kita dan memastikan akhirnya akan memberi pulangan ekonomi kepada kita, orang Bumiputera. Itu pandangan saya.